Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah pada hari ini oleh kami terdiri yang pertama saya sendiri Ahmad Fikri bin Ahmad Syamsuddin, yang kedua Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zain, dan yang ketiga Muhammad Irfan bin Mat Hazmi. InsyaAllah hari ini kami akan berkongsikan hasil kajian kami, iaitu kajian kitab Sunan Tirmizi. Okey, baik. Jadi ini adalah isi kandungan daripada kajian kami. Seterusnya pendahuluan. Baik, jadi untuk pendahuluan ni, pertama sekali kita kena faham kenapa kita nak kena faham hadis, iaitu untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita memahami agama. Jadi bagaimana kita nak memahami hadis? Jadi sebab itulah ulama mengarang kita kira hadis untuk kita, untuk memudahkan kita sebagai Muslim untuk memahami hadis. Jadi selain daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, antara yang masyhur juga adalah kitab Sunan Tirmizi. Jadi untuk kitab Sunan Tirmizi ni terdapat beberapa nama lain lah. Yang pertama sekali Sahih Al-Tirmizi, yang kedua Al-Jami' Al-Sahih, yang ketiga Al-Jami' Al-Kabir, yang keempat Al-Jami' Al-Tirmizi, dan yang kelima ni adalah nama sebenar lah bagi kitab ni, iaitu Al-Jami' Al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah wa Ma'rifatus Sahih wal Ma'lul wa ma alaihi amal. Jadi daripada penamaan kitab-kitab ni, kalau kita perhatikan, sebenarnya kita boleh katakan kurang tepatlah nama Sahih At-Tirmizi ataupun Al-Jami' As-Sahih. Sebab apa? Sebab dalam kitab Sunan Tirmizi ni bukanlah semua merupakan hadis yang sahih. Terdapat juga ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu' pun ada dalam kitab ni. Tapi kalau disebut sebagai Sunan Tirmizi masih relevan, sebab kalau kita perhatikan, kalau kita balik kepada definisi Sunan, iaitu kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis dan disusun kepada bab-bab dalam agama lah, dan melibatkan selain daripada bab fiqh. Kalau Sunan kitab fiqh, melainkan dan sesuai juga dikatakan sebagai kitab jami' kerana dia juga mengumpulkan hadis-hadis yang disusun mengikut bab-bab selain bab fiqh, macam bab akidah, bab tafsir dan sebagainya lah. Dan kemudian tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan kitab ni, Imam Tirmizi sendiri menyebutkan bahawa terdapatnya permintaan untuk membahaskan tentang kata-kata fuqaha dan ilal al-hadis. Jadi akhirnya beliau menghasilkanlah karya ni, dan sebenarnya boleh kita balik pada tajuk asal kitab ni, iaitu Al-Jami' Al-Mukhtasar, koleksi ringkas minas sunan Rasulillah, daripada sunnah-sunnah Rasulullah ataupun hadis Rasulullah, wa ma'rifatus sahih wal ma'lul, dan penjelasan akan kesahihannya serta kecacatannya, wa ma alaihi amal, yang mana ianya diamalkan. Jadi seterusnya tadi saya serahkan kepada Al-Haikal. Okey, seterusnya kita pergi kepada fizikal kitab. Okey, kitab utama yang menjadi rujukan kami dalam tugasan yang diberikan, nama kitab ialah Al-Jami' As-Sahih wa huwa Sunan At-Tirmizi. Kitab ini diterbitkan oleh Darul Al-Hadith, Qahirah, Mesir. Cetakan yang pertama, merupakan cetakan yang pertama pada tahun 1999 bersamaan 1419 Hijrah.
Pada luaran fizikal kitab, kulit hadapan dan belakang berwarna hijau tua dan pada hadapan kitab ini mempunyai sedikit corak yang berwarna merah. Dalam corak merah tersebut terdapatnya tulisan tajuk kitab ini yang berwarna kuning emas. Dalam kandungan kitab pula, kertas-kertas yang terdapat dalam kitab ini menggunakan kertas berwarna putih dan tulisan kitab tersebut pada setiap muka surat dalam kitab ini adalah berwarna hitam. Okay, pada luaran fizikal kitab, kitab ini dia bersaiz agak tebal dan mempunyai jumlah muka surat melebihi 2,267 muka surat. Kitab ini juga mempunyai 6 jilid termasuk jilid yang khusus untuk indeks. Ukuran kitab, panjang kitab 24.3 cm, lebar kitab berukuran 17.2 cm dan tebal kitab berukuran 2.5 cm. Jelas semua? Ya, saya teruskan. Kami juga mendapati cetakan lain yang dikeluarkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Nama kitab ialah Sunan At-Tirmizi wa huwa al-jami' al-mukhtasar min as-sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifah al-sahih al-ma'lul wa ma alaihi al-a'mal al-ma'ruf bi jami' at-Tirmizi. Diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashri wa Tawzi' Riyadh, Arab Saudi. Merupakan cetakan pertama diterbitkan pada tahun 1997 Masihi bersamaan 1417 Hijrah. Kitab ini mempunyai jumlah muka surat sebanyak 1,106 muka surat, malah cetakan ini tidak mempunyai jilid. Yang ketiga, cetakan yang seterusnya adalah nama kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar min As-Sunan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifah as-sahih al-ma'lul wa ma alaihi al-amal al-ma'ruf bi Jami' At-Tirmizi. Cetakan ini diterbitkan oleh Baitul Al-Afkar Ad-Dawliyah dan merupakan cetakan ini diterbitkan pada tahun 2006 Masihi bersamaan tahun 1427 Hijrah. Kitab ini tidak mempunyai sebarang jilid. Yang terakhir, kami juga menemui kitab Sunan At-Tirmizi ini dalam versi bahasa Inggeris. Nama kitab yang kami jumpai ini English Translation of Jami' At-Tirmizi yang diterjemahkan oleh Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Za'i. Diterbitkan oleh Islamic Research Section Darussalam, Riyadh, Arab Saudi. Dan kitab ini juga mengandungi sebanyak 6 jilid kesemuanya. Seterusnya saya berikan kepada Irfan berkaitan dengan biodata pengarang. Jelas saudara Irfan.
Okey, baiklah, seterusnya kita kepada isi kandungan kitab. Isi kandungan kitab, Imam Tirmizi menyusun kitab sunannya ini menurut bab fiqh, dan diisikan dengan hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Okey, isi kandungan hadis, kitab Sunan At-Tirmizi yang kami kaji ini mengandungi sebanyak 47 kitab, 2,223 bab dan 3,956 hadis. Bagi bilangan status hadis, bagi hadis sahih mengandungi sebanyak 3,133 hadis. Bagi dhaif, bagi status dhaif mengandungi sebanyak 823 hadis dan hadis yang berulang sebanyak 83 hadis. Jelas ya? Okey. Ini saya kemukakan kitab-kitab yang terkandung di dalam 47 kitab yang terkandung di dalam Sunan Tirmizi, yang dimulakan dengan kitab At-Taharah dan diakhiri dengan kitab Al-Ilal. Bagus anak-anak muda. Okey. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Saudara Irfan. Irfan. Saya nak tanya sikit, takut lupa ni.
Satu pertamanya banyak lagi ke pembentangan ni? Slide dia. Lagi berapa slide? Semua berapa? Oh banyak Okey. Okey tak apa tak apa. Saya nak tanya tu dulu. Saya nak apa penerangan ni tadi peringkat keempat ni dalam poin nombor 3 ni perawi yang paling rendah penarikan oleh matematik adalah perawi peringkat yang keempat. Cuba terang sikit Irfan. Salah tu Irfan. Salah mana dapat penerangan tu? Dan entah fikir sendiri ke memang ada penerangan macam tu? Salah Ini untuk homework minggu depan. Dia mana lagi banyak? Sikit ke banyak? Kalau ikut. Kalau sulasi ke rubai macam ni? Salah penerangan kita. Ini dia cerita tentang jarah wa ta'dil. Dalam ta'dil tu dia peringkat yang keempat. Dia ada 6 peringkat contohnya. Ini bukan cerita sahabat tabi'in, tabi'in apa bukan tu. Peringkat ni peringkat kritikan terhadap perawi. Cuba kita dapatkan penerangan ni pada minggu depan. Okey Okey, saya tertarik pada saya komen sikit dulu. Sebab pembentangan ni mungkin akan sambung minggu depan. Banyak lagi kan. Sebenarnya yang ini yang penting ni, pembentangan ni agak panjang. Dalam bab mukadimah tadi, dalam bab kitab tu, dalam bab biodata ni, kalau boleh semua kumpulan ni kalau boleh iaitu diringkaskan dalam 2-3 minit saja. 2-3 minit. Pembentangan ni main yang utamanya adalah perbandingan. Maksudnya kena tahu metodologi kandungan, metodologi dan juga ulasan atau pendapat pro dan kontra. Itu yang paling penting dalam pembentangan. Yang depan-depan tu penting juga tapi sebagai taklah sepenting isi kandungan, metodologi dan juga komentar ke ataupun pandangan ulama ke sebagainya. Itu yang paling penting Ini untuk akan datang lah. Jadi ini boleh assignment boleh panjang tapi pembentangan tu kena ditumpukan pada 3 elemen yang penting tadi. Okay, ini ini dah masuk ke belum pada metodologi kandungan? Dah masuk ke? Irfan? Dia ada banyak lagi kan? Yang saya tertarik tadi, cuba tengok dari segi yang sebelum ni. Back satu-satu. Patah balik satu-satu. Okey, yang ni pun okey. Kandungan sebelum tu. Okey, ini. Yang ni kalau boleh semua kumpulan buat macam ni. Saya nak. Boleh tak? Semua kumpulan buat macam ni. Bilangan hadis, sahih, dhaif apa sebagainya. Imam Bukhari, Muslim taklah susah tapi semua sahih kan. Tapi yang lain-lain, kumpulan lain ada berapa kumpulan? 8 ke 9 ke kumpulan kita ni. Jadi kalau boleh buat macam ni. Tambah satu lagi elemen di sini. Peratusan sahih, peratusan dhaif. Daripada 3,900 ni adalah 3,100 ni berapa peratus sahih? Berapa peratus dhaif? Seboleh-bolehnya status sahih dhaif ni kalau boleh
letakkan siapa yang berkata ni, statement ni daripada siapa. Supaya kita selamat daripada dipertanggungjawabkan. Katakan ni daripada Dr. Mahmud Toha, ni daripada Syekh Shu'aib Arnaud, katakan. Ni daripada apa? Daripada apa yang di Arab Saudi tu. Letakkan dia punya tu ya, letakkan dia punya rujukan tu, terutama pada ni. Rujukan ni letak di atas lah. Imam Tirmizi menyusun kitab ni. Okey, bawah tu rujukan dia. Inilah statement dia semua sekali. Ini dia punya apa? Kotak ni. Okey, kumpulan lain boleh buat macam ni. Dan, boleh Ustaz. orang lain tengok dia punya ni, dia punya apa? Dia punya latar belakang ni pun saya nak macam ni lah. Dia jelas putih, bukan putih lah, maksudnya cerah lah. Tak gelap. Cuma ada satu tadi di atas sikit. Cuba tengok atas sikit. Bawah. Okey. Sebab, okey. Lagi satu. Lagi. Bawah. Okey. Lagi gerak lagi. Gerakkan lagi. Okay, ini contoh ni. Seboleh-bolehnya pada tulisan tu biar yang tadi oren tadi. Sebelum tadi. Mana tadi? Yang warna oren tadi. Mana warna oren tadi? Ni ya. Seboleh-boleh tulisan yang di bawah ni biar yang nampak. Walaupun dah boleh dibaca, tapi kalau boleh tulisan tu biar jelas. Warna oren ni kalau boleh pindah ke atas pada syarat-syarat tu, kemudian tulisan ni biar putih, hitam ke ataupun warna apa-apa lah. Boleh ni, Alif. Apa yang buat ni? Saya Ustaz. Entah buat? Ustaz. Juga yang di atas tadi warna hijau muda. Cuba tengok warna hijau muda. Hijau muda. Atas ni. Sebelum. Yang ini tulisan ni kan, tak apa nampak ni. Yang mana yang hijau latar belakang dia ni. Mana-mana apa perkataan yang nak dia ni, kalau lah macam ni putih pun dah cukup dah. Ada warna-warni kiri kanan kan. Okey Ustaz, boleh. Ataupun warna hijau tadi tu ditukar warna yang lebih pudar lagi supaya tulisan tu jelas. Kalau boleh pendidikan tu warna biru muda, kemudian tulisan ni warna yang biasa-biasa punya. Boleh Ustaz. Ini cara membuat PowerPoint. Jadi sekali tengok boleh tangkap terus. Okay, kumpulan lain boleh ambil pengajaran tentang membuat PowerPoint ni. Jadi teknik dia. Nakkan warna-warni, tapi warna-warni tu jangan mengganggu tulisan. Jangan mengganggu apa main point dalam slide tu. Tengok lagi di atas sebelum tu. Cuba tengok Alif. Naikkan lagi di atas, Fikri. Dia slide dia delay sikit Ustaz. Macam ni okey. Tulisan tu putih. Kan? Yang mana Ustaz? Sebab dia slide dia delay Ustaz. Ni Ustaz. Ya Ustaz. Internet lag slow Ustaz. Saya setuju yang ni. Ataupun tadi yang depan, bukan kulit depan tadi, kulit sebelum tu. Muka surat 1 ke berdua tadi. Ya Ustaz. Internet saya slow Ustaz. Dia delay sikit. Tak apa, so slow. Ni Ustaz. Lagi. Gambar kitab tadi yang original. Saya dia sampai. Kat saya dah sampai dah. Okey. Jauh nak berjalan ni. Kenapa dia ambil gambar yang kitab lama-lama macam ni, tak pernah nampak ni? Ni kami ambil kat PTSL Ustaz. Ambil di ni lah, ambil dekat yang PDF yang di kaji kitab tu lah. Bahan-bahan ni ambil kat mana? Macam mana Ustaz? Bahan-bahan kajian tu ambil daripada penerbit yang mana?
yang ambil kat sini yang Darul Hadis. Ni kami ambil kitab ni secara dekat PTSA kami pinjam. Oh, bukan pada ni. Dekat tak pada pulang sampai sekarang. Oh, tu kalau ingat kami PDF kena ambil yang cantik sikit lah. Kalau yang PDF tak tahu ada tak. Ni di PDF, penerbit ni di PDF. Penerbit yang Irfan tunjuk tu. Siapa penerbit Darul apa tadi tu? Darul Hadis. Cuba tengok dalam PDF gambar yang lebih menarik lagi. Baik Ustaz. Okey. Saya nak berhentikan kelas hari ni sekarang ni. Ustaz. Saya nak minta tak apa Ustaz, teruskan dulu. Okey, saya nak minta pandangan daripada orang lain tentang pembentangan ni yang dah berlaku beberapa kali ni, dah 3-4 bulan ni. Entah punya ni mungkin sambung minggu depan. Dengan pembaikan. Akilah ada siapa nak tanya tak tentang pembentangan ni? Jangan takut. Saya nak tanya Ustaz. Fikri. Saya tanya yang berkaitan dengan tadi yang ada Irfan kata perawi terendah tu ialah yang peringkat keempat. Adakah yang dimaksudkan tu yang macam ditulis dalam kitab Takrib Tahzib, iaitu kalau yang peringkat keempat tu ialah macam perawi yang suduk, yang labak sabih semua tu? Itu yang Naswan Takaji tu. Tapi kalau dari segi pembentangan tadi kata peringkat tabi'in tu macam tak betul. Penerangan statement tu lebih sesuai tentang jarh wa ta'dil tu. Dia soduk ke ataupun soleh ke, paling bagus sekali adalah dia dipanggil sebagai siqah, orang ni paling terbaik dalam dunia. Siqah tu Ustaz. Yang kedua siqah, dua ada penguat dia. Kemudian siqah saja, kemudian 3 soduk dan sebagainya. Yang ini perlu ditengok apa maksud peringkat tu. Tapi kalau tabaqat, sebab tu anda tanya tadi, Irfan dapat dekat mana penerangan tu? Tabaqat tu sendiri ke ataupun memang ada dalam artikel ke apa sebagainya? Yang perawi terendah peringkat keempat tu memang ada dalam kajian lepas, cuma tak dinyatakan apakah yang dimaksudkan peringkat keempat tu. So mungkin Amir salah faham. Itu yang tengok maksud tu. Tapi maksud yang dibentangkan tadi tu macam salah. Irfan bentang tu salah. Okay, baik Ustaz. Okay, itu saja. Okay. Kemudian dalam ni ada tak Anik? Satu lagi untuk semua kumpulan ni kena ada ada tak dia punya PDF ke gambar satu bab kitab dalam tu? Di mana Imam Muslim tu. Ada tak Irfan? So present. Saya punya dah sampai dah. Supaya orang lain boleh ambil sama. Lagi slide tu sampai kat kamu Sini Okey, kena buat macam ni orang kumpulan lain. Setiap ni kena ada macam ni. Termasuklah kumpulan-kumpulan dah bentang, sila baiki, tolong buat macam ni. Tadi saya suruh masukkan 2 benda. Pertama tentang tadi jumlah hadis, jumlah kitab apa semua, peratusan, semua kena ada tu. Kemudian yang ini kena ada juga contoh pembuktian ni. Pembuktian isi kandungan macam mana kitab Imam Tirmizi ke Imam Abu Daud ke dia susun macam mana. Okey, ada soalan lain? Orang lain? Saya nak tanya boleh? Okey. Kan kalau ikutkan penulisan kitab ni sendiri, untuk maksudnya Imam Tirmizi nak menerangkan hadis-hadis yang diamalkan oleh para fuqaha, maksudnya sama ada hadis tu sahih ataupun tidak tapi diamalkan. Jadi macam saya tak dapat lagi penerangan berkaitan ni. Jadi saya nak tahu macam anda katalah hadis yang diamalkan ni dalam ni ada yang dhaif, ada dhaif jiddan, ada maudhu' dan sebagainya. Maksudnya adakah para fuqaha ni lemah dalam berhadis sampai mengamalkan hadis-hadis yang macam tu, ataupun macam mana dia punya penerangan dia? Ini belum habis bentang kan? Belum. Minggu depan ada kan? Sempat lagi hantar bincang 3 orang dalam seminggu ni tentang soalan hantar tu. Baik, insyaAllah. Ataupun minggu depan saya akan jawab. Okey. Boleh hantar sendirilah ni. Jawab. Ada seminggu lagi untuk cari ni. Kita nak buat kelas, kelas lain dah habis ke belum? Selain pada ni subjek perbandingan.
Ada subjek hadis 2 dah habis Ustaz. Subjek 2 je 2. Ha, Hari apa? hari Selasa semalam. Kemarin. Hari Selasa. Pukul? Pukul 12. 12.2. Boleh juga kita nak ambil mana-mana kelas yang dah habis, kita masuk kelas tu lah. Jadi dalam minggu depan mungkin habis semua pembentangan ni. Maksudnya nanti minggu depan ada kelas hari Selasa, lepas tu dengan waktu kelas kita macam tu. Ataupun nak buat Sabtu Ahad pun boleh. Oh, maksudnya Ustaz, kita akan habiskan jugalah semua pembentangan grup. Berapa grup nama? Ada 15, tapi yang dah bentang 15 grup? Ha? 15. Kejap Ustaz, saya tengok balik. Macam banyak sangat. Ustaz, ada 15 grup dan 4 grup sahaja baru bentang. Semua orang ada berapa orang? Kita punya ahli ni. 45. Oh, 45. Ya Ustaz. Bolehlah kita nak buat seminggu 6 jam ke. Hari Sabtu Ahad pun boleh buat kalau ada free. Faham. 2 petang ke sambil-sambil ni kan. 2 sampai 4 Zuhur hingga Asar ke. Okay, nanti set timing semula lah Ustaz kan? Nanti ni lah, nanti lead lah untuk set time ni. Boleh. Turkan masa. Boleh Ustaz. Saya hari Selasa tu sebenarnya ada kelas pukul 2 sampai pukul 4. Jadi kalau start pukul 12 pun boleh. Kita habis pukul 1 suku ke kan. Zuhur. Pukul dia adalah pembentangan situ. Selasa tu pukul 10 tak ada kelas juga Ustaz. Sebab dah habis juga. Pukul 10 kelas apa? Kelas Mukhtalif dah habis juga. Tadi Ustaz apa? Ustaz Nazri dah habis. Nazri ke Arif Nazri? Ustaz Nazri. Ustaz Nazri ya? Kita start pukul 11 pun tak apa. 11 sampai pukul 1 boleh? Boleh rasanya Ustaz, nanti saya confirmkan balik. Cuba confirm balik. Nak pukul 10 pun boleh, nak pukul 11 pun boleh. Kalau boleh minggu depan kita selesai semua pembentangan ni. Kalau boleh lah. Kalau Ustaz contohlah kalau tak sempat untuk habiskan grup yang berbaki tu kena buat video ke macam mana? Dia kena bentang juga tapi tak semesti habis minggu depan. Minggu satu lagi pun boleh. Pasal ni bukan ada exam. Bukan ada final exam. Okay Ustaz. Kita akan cuba habiskan pembentangan semua orang. Okay Ustaz. Okay, dalam 2 minggu lagi, minggu depan kalau boleh habis minggu depan lah. Okay Ustaz. Tapi tadilah sikit pembetulan tadi kena yang penting bentang isi kandungan, metodologi dan juga dia punya kelebihan dan penutup itu yang penting. Yang depan-depan tu cuma laju sajalah tentang biodata, fizikal kitab, mukadimah ke apa sebagainya kan. Itu boleh tak perlu panjang. Okey, ada lagi soalan tentang kelas hari ni? Kalau boleh pembentangan dalam setengah jam ke ataupun 20 minit ke paling panjang. Jangan lama. Kalau dapat 15 minit pun lagi bagus. Tapi pastikan isi penting tu dibentang. Isi penting tu dibentang. Okay. Ini cara memilih yang keutamaan dalam pembentangan. Ya. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, okay, isi semua kehadiran semua tu nanti hantar kat saya semua. Ya. Okay. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sarapan Ustaz.
Alright. Terima kasih Ustaz. Baik, terbaik. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Ini nombor apa? Irfan juga tak habis lagi tadi. Kumpulan Irfan Ustaz. Okey, mudah. Sebentar ya Ustaz, saya present. Sebutkan yang ni. Terus. Ini delete tak? Ni. Delete tu. Delete tu lambat lah. Sekejap. Ni tab. Present window ke?
Fikri. Hello, Assalamualaikum. Jelas tak? Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Tak ada kamera tak apa tak sempat nak set up lah. Okey, baik. Jadi seterusnya ialah kedudukan hadis dalam Sunan Tirmizi. Maksudnya hadis dalam Sunan Tirmizi ni macam mana kedudukan dia? Yang pertama sekali, dalam Sunan Tirmizi ni ada pelbagai darjah hadis. Hadis ni lah, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, gharib, mursal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kitab ni mengandungi banyak hadis hasan. Yang ketiga, kitab ni mengandungi banyak hadis-hadis sahih yang tinggi nilai kesahihannya. Yang keempat, kitab ni mempunyai hadis-hadis yang kuranglah martabat kesahihannya. Yang kelima, dalam kitab ni mengandungi hadis-hadis yang menjadi dalil dalam permasalahan khilaf ulama. Yang keenam, dalam kitab ni mempunyai hadis ataupun mengumpulkan hadis yang mana ia menjadi amalan para fuqaha. Tak kisah sama ada hadis tu sahih ataupun tidak. Yang ketujuh, syarat utama yang digunakan oleh Imam Tirmizi dalam mengumpulkan hadis dalam kitabnya ialah hadis tu adalah hadis yang diamalkan. Yang ke-8, dalam kitab ni mempunyai hadis yang ditolak lah. Maksudnya bukan semua hadis yang makbul. Ada juga hadis yang mardud. Contoh hadis maudhu' dan sebagainya. Yang ke-9, kebanyakan hadis dhaif yang terkandung dalam kitab ni adalah hadis yang berkaitan dengan fadail amal. Dan yang terakhir, kitab Sunan Tirmizi ni disusun secara sistematik lah dan dinamakan sebagai kitab jami' kerana dia terdiri daripada beberapa bab dalam agama lah yang di luar daripada bab fiqh. Seterusnya, Hello, dengar tak? Okey. Seterusnya kita pergi kepada lampiran metod penulisan kitab. Jadi dalam lampiran metod penulisan ini saya dan rakan-rakan akan kemukakan serba sedikit apa yang telah kami dapati daripada kami menelaah sama-sama kitab Sunan Tirmizi ini. Okey, pertama sekali kita pergi kepada permulaan ataupun muqaddimah kitab Sunan Tirmizi. Okey, Imam Tirmizi memulakan penulisan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam perenggan pertama itu diikuti dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita boleh lihat pada lampiran yang sebelah kanan dahulu dan kemudian diikuti dengan lampiran di sebelah kiri. Okey, lampiran di sebelah kanan pada permulaan hadis di dalam kitabnya Imam Tirmizi memulakan penulisan hadis dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diikuti dengan nama kitab, nama bab seperti kitab At-Taharah. Kita tengok nombor 1 dash kitab At-Taharah.
Alright. Selepas itu diikuti dengan bab yang nombor 1 dalam kurungan tu. Bab ma ja'ala tuqbalu salata bighairi tuhurin. Okey. Kemudian kita turun lagi ke bawah, ditulisnya hadis berkenaan bab tersebut, dan selepas lengkapnya hadis itu diikuti dengan penerangan hadis tersebut seperti berkata Hannad la illa bi tuhurin, di sebelah lampiran di sebelah kiri. Boleh lihat, boleh jelas tak, nampak tak? Okey. Dan seterusnya diikuti dengan penerangan Imam Tirmizi sendiri mengenai martabat hadis tersebut, iaitu hadis ini adalah yang paling sahih dan paling baik dalam bab ini, dan penerangan yang lain juga. Okey, seterusnya okey, pada lampiran ini kami menjumpai Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hadis hasan sahih. Yang kita dapat lihat, qala Abu Isa hadza hadithun hasan sahih. Dan yang pada lampiran yang kedua, kami dapati pada hadis ini Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hasan gharib, yang merupakan hadis hasan gharib ini yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Seperti yang dapat kita lihat, qala Abu Isa hadza hadithun gharibun min hadzal wajhi. Okey, seterusnya pada hadis ini, pada lampiran yang pertama, hadis ini Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hadis hasan gharib. Seperti yang dapat kita lihat, qala Abu Isa hadza hadithun hasanun gharib. Dan pada lampiran yang kedua, pada hadis ini Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hadis mursal, di mana ia merupakan salah satu, hadis mursal ni merupakan salah satu daripada hadis jenis-jenis hadis dhaif. Kemudian Imam Tirmizi menerangkan sebab-sebab hadis tersebut adalah hadis mursal. Seterusnya pada lampiran di atas, pada hadis ini kami dapati Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hadis hasan. Pada kitab, dalam kitab Sunan Tirmizi, hadis hasan ni merupakan hadis yang paling banyak yang terkandung di dalam Sunan At-Tirmizi. Kalau siapa yang berminat, bolehlah buka Sunan Tirmizi dan boleh lihat sendiri. Dan pada lampiran kedua, pada hadis ini Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dengan martabat hadis hasan sahih gharib. Kini kita dapat lihat dalam Sunan Tirmizi ni banyak term-term. Kini saudara Irfan dengan saudara Fikri telah menyebut hadis-hadis begitu, hadis hasan sahih gharib semua ni. Sekarang kita dah dapat lihat buktinya. Kita dapat lihat sendiri dengan mata kasar kita, qala Abu Isa hadithun sahihun gharib. Betapa uniknya kitab Sunan Tirmizi ni. Okey. Dan yang lampiran yang terakhir, contoh-contoh hadis dhaif dan maudhu' yang terkandung di dalam Sunan At-Tirmizi. Okey. Lampiran yang pertama, hadis ini kami dapati Imam Tirmizi menetapkan hadis ini dhaif. Kemudian Imam Tirmizi menjelaskan sebab kenapa hadis tersebut adalah dhaif. Okey. Dan yang terakhir, pada lampiran yang terakhir, pada hadis ini dapat diketahui bahawa hadis ini, hadis yang terkandung ini adalah hadis maudhu' yang dinyatakan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani. Okey, hadis ini juga diperjelaskan oleh Imam Tirmizi bahawa hadis gharib, ianya hadis gharib kerana tidak diketahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Abu Khath'am, dan dinyatakan bahawa beliau ini selalu meriwayatkan hadis munkar. Okey, seterusnya saya kembalikan kepada saudara Fikri. Baiklah, jadi seterusnya pandangan ulama terhadap kitab.
jadi yang pertama sekali kami nukilkan daripada Imam Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkirah Al-Huffaz. Jadi beliau menyatakan bahawa Abu Isa sendiri ataupun Imam At-Tirmizi sendiri, beliau menyatakan apabila tertulisnya kitab ni, kitab Sunan Tirmizi ni, diberikannya kepada ulama Hijaz, diberikan kepada ulama Iraq, kepada ulama Khurasan, dan mereka menerimanya. Menerimanya dekat sini berarti mengiktiraf lah dan menerima kitab ni sebagai sebuah kitab hadis. Kemudian dinyatakan, dan bagi mereka yang mempunyai kitab ini di dalam rumahnya, ianya seperti Nabi SAW sedang berbicara di dalam rumah mereka. Maksudnya kat sini dia beri inilah orang kata perumpamaan. Siapa yang ada kitab ni kat rumah, dia akan merasa seperti dekatlah dengan Nabi. Mungkin dari sudut kefahaman lah terhadap hadis-hadis Nabi. Yang kedua, telah berkata Al-Hafiz Ibnu Al-Athir dalam karyanya Jami' Al-Usul, menyatakan bahawa kitab Sunan Tirmizi ni merupakan kitab antara kitab yang terbaik dan banyak faedah. Ia mempunyai susunan yang terbaik dan pengulangan yang sedikit. Di dalamnya terdapat apa yang tiada di tempat lain, iaitu pandangan-pandangan dan dalil-dalil. Sebab dalam kitab ni seperti yang telah diterangkan lah, ada banyak darjat dan setiap hadis tu diterangkan keadaan dia dari sudut darah wa ta'dil dan sebagainya lah. Yang seterusnya, jadi menurut Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, beliau menyatakan kitab Sunan Tirmizi ni seolah-olah sebagai sorotan kepada kitab Bukhari dan Muslim. Kerana apa? Kerana dengan kedua-dua kitab Bukhari Muslim tu tidak akan dapat peroleh sepenuh manfaatnya bagi mereka yang bukan ahli ilmu. Tapi tak dengan Sunan Tirmizi ni dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi berbanding dengan apa yang ada dalam kitab Bukhari Muslim. Seperti yang kita tahu, dalam Bukhari Muslim kebanyakan semua hadis adalah hadis sahih. Jadi dan tadi dah penerangan secara detail sangat, melainkan kita kena buka kitab syarah dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok Sunan Tirmizi ni, hadis tu ada pelbagai martabat dan pelbagai darjat. Kemudian diterangkan juga dia punya kelemahan dia. Kalau dia lemah, kenapa dia lemah hadis tu, dan diterangkan perawi dia macam mana, sanad ni macam mana. Jadi dikatakan Sunan Tirmizi ni faedah dia boleh diperoleh daripada setiap individu, ahli fuqaha, para muhaddis dan sebagainya. Maksudnya orang awam pun boleh dapat manfaat daripada kitab ni.
Seterusnya saya. Seterusnya kita pergi kepada kekurangan kitab. Baiklah, terdapat dalam kekurangan kitab Sunan Tirmizi ini, dia terdapatnya kritikan dari sudut nilai hadis yang terkandung dalam kitab Sunan Tirmizi itu sendiri. Seperti yang ramai tahu kan, kini timbulnya persoalan ataupun kritikan kenapa dalam Sunan Tirmizi ini maafkan saya, terkandungnya hadis dhaif atau hadis maudhu'. Jadi hadis-hadis itu hadis maudhu' yang terkandung di dalam Sunan Tirmizi itu menjadi satu kritikan di dalam Sunan At-Tirmizi. Seterusnya, terdapat hadis-hadis berkenaan al-a'mal yang dipandang oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadis maudhu'. Seperti yang mana kita tahu, Imam yang telah diterangkan oleh Irfan, hadis-hadis yang terkandung dalam Sunan Tirmizi ini hadis-hadis yang telah diamalkan oleh para fuqaha. Jadi terdapatnya hadis-hadis al-a'mal itu yang dipandang oleh Imam Ibnu Al-Jauzi sebagai hadis maudhu'. Okey, yang terakhir, meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan rendah tabaqatnya. Sangat mudah dalam memberikan pembahagian hadis dengan bahagian sahih atau hasan. Sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis, dan yang terakhir menyebutkan hadisnya gharib. Seterusnya saya kembali kepada Fikri. Baik, jadi kesimpulannya, pada pendapat kami, kitab ni merupakan kitab yang bagus, sangat-sangat bagus. Sebabnya dari sudut kandungannya sendiri, banyak manfaat yang terdapat lah. Seperti yang telah disebutkan, dia mempunyai hadis dalam pelbagai darjat, pelbagai martabat, dan disertakan juga penerangan berkenaan dengan perawi dia, berkenaan dengan sanad dia dan sebagainya. Jadi kemudian kita ni kalau kita nak faham satu kitab tu, kita kenalah kenal, kita kenalah kaji. So dia akan memudahkanlah kita untuk memahami sistem kitab tu, dan dengan cara itu kita dapat faham maksud sebenar lah, ataupun isi sebenar yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab sendiri. Maksudnya kita kenalah bersangka baiklah dengan pengarang kitab ni. Seperti Sunan Tirmizi ni, kadang-kadang ada orang yang mengatakan seolah-olah Imam Tirmizi ni kurang faqih dalam bidang hadis kerana memasukkan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', bahkan maudhu' pun ada, mungkar dalam kitab hadis ni. Adakah Imam Tirmizi ni bukan ahli dalam hadis? Tapi kalau kita fikirkan balik, sebenarnya bukan itu matlamatnya. Penulisan kitab ni bukannya untuk mengumpulkan hadis sahih, tapi untuk mengumpulkan hadis-hadis yang telah diamalkan oleh para fuqaha, tak kisah sama ada hadis tu sahih ataupun tidak. Jadi itu saja daripada kami. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih di atas pembentangan tadi. Saya sudah panjang lebar tentang kitab Imam Tirmizi ni. Cuba tengok satu persatu dia punya slide ni. Buka daripada awal. Pada awal, Ustaz. Okey, teruskan. Okey, ini kita dah komen lagi, kemudian terus lagi. Okey. Lagi. Okey, lagi. Okey. Pergi pada metodologi. Ini yang peratus yang Ustaz suruh buat. Okey. Yang ni tadi dalam ada lagi di bawah tadi, cuba pergi di bawah lagi tentang
Lagi Ustaz. Lagi. Lagi Ustaz. Ni. Lagi. Okey, ni baguslah penerangan tu. Okey, lagi. Okey, dalam ni dia ada tulis saya tengok tadi ada ni atas lagi. Oh, atas lagi Ustaz. Ni pandangan lama Ustaz. Dah yang dia katakan tentang Hadi Hasan tadi. Yang paling banyak tadi, mana tadi? Pandangan orang. Syarat. Kedudukan hadis. Kedudukan. Okey, dia kata ujung-ujung kat tadi rasanya. Dekat lampiran ke Ustaz? Hasan. Hadi Hasan ni ada yang paling banyak disebut dalam tu. Ni Ustaz. Kedudukan hadis ni. Oh, kedudukan. Itu yang tadi kot. Ni. Ini. Oh ni. Dalam berapa ribu hadis ni semua sekali, Irfan? Hadis Imam Tirmizi ni? Berapa jumlah hadis Hasan dalam ni? Yang dikatakan paling banyak ni. Mana banyak sahih ke Hasan? Dalam kitab ni. Buka adik. Yang persen tu. Yang present. Yang percentage semua tu. Ada tak? Oh, Macam ni. yang tu dia sahih dengan dhaif je. Oh. Yang ni je. Itu saya serahkan pada Irfan lah. Macam mana Irfan? Mana dapat statement tadi tu? Cuba tengok statement tadi tu. Kedudukan. Ada satu tadi komen ditulis ni. Paling banyak dalam kitab Imam Tirmizi ni adalah hadis Hasan. Kalau ini dia lain sikit. Tu ada lagi di bawah tu sikit. Lampiran. Okey. Hadis tadi. Ni Ustaz. Okey, bukan lagi. Oh ni. Ni. Apa maksudnya tu? Majoriti hadis Hasan ke ataupun Hadis sahih. Oh. Okay. Irfan macam mana Irfan? Cuba baca sikit Fikri. Statement tu pada hadis ini. Pada hadis ni, Imam Tirmizi menetapkan bahawa hadis ni dengan martabat hadis Hasan. Lagi? Dan pada kitab Sunan Tirmizi merupakan kitab hadis paling banyak terkandungnya hadis Hasan. Apa maksudnya tu? Apa maksudnya Irfan? Okay. Okey, kalau ikut statement ni yang saya faham, dia tak sebutlah hadis Hasan tu banyak, ada lah tapi dalam 3,000 lebih tu hadis sahih yang banyaknya. Ya.
Hasan ni banyak kalau banding dengan kitab yang lain. Kitab Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dia ni banyak guna Hasan. Sebab dia menggunakan istilah Hasan, orang lain kita tak guna istilah Hasan. Jadi dia terdepan lah, banyak lah. Tapi banding dengan Sahih, banyak Sahih lagi. Hasan ni sebahagian je. Itu maksud banding dengan kitab-kitab yang lain, bukan dengan isi kandungan dalam kitab ni. Okay, cuba tengok lagi di bawah tu, bawah lagi. Okey, Ustaz. Lagi. Okay, lagi. Okay, sekejap. Okey. Dalam banyak-banyak ni, dalam banyak-banyak rujukan, mana rujukan yang terpenting diambil oleh kumpulan ni? Cuba buka pada rujukan last sekali. Di mana bahan tu banyak diambil? Irfan, macam mana Irfan? Kena slide ni. Cuba tengok dalam ni. Mana menjadi rujukan utama daripada 6 rujukan ni, mana jadi rujukan utama? Bahan-bahan dalam slide bawah. (2017) Ada pensyarah di jabatan yang buat ni, Ustaz Asmadi dulu. Dia buat tentang apa? Kenal tu Ustaz Asmadi kan? Kenal. Dia tesis BA Masters dia tentang Imam Tirmizi. Tak ambil pula dia punya tu. Tak masuk dalam ni. Kenapa Irfan? Okey. Last kali sebelum kita tutup pembentangan ni, apa istimewanya kitab Imam Tirmizi ni berbanding kitab-kitab yang lain? Dia menggunakan istilah-istilah yang unik, Ustaz. Yang unik. Yang tak digunakan dalam kitab-kitab yang lain. Itu pendapat saya. Bilangan hadis maudhu' ada tak bilangan hadis maudhu' dalam ni? Semalam kami dah kira, Ustaz. Tapi kami dapat berapa semalam, Fikri? Kira tadi. Pandangan siapa tu? Buat sendiri ke, kira sendiri ke atau bon? Yang semalam kami cuba kira sendiri, Ustaz. Daripada kitab dah, Imam Tirmizi? Kami scroll, kami cari-cari. Berapa? Ada jumlah? Sekejap. 8 ya? Yang ni pun boleh jadi satu kajian lah dalam tesis ke apa sebagainya. 8 tu. Kalau boleh masukkan dalam tu, dalam jumlah-jumlah tu kalau ada. Boleh, insyaAllah. Kita tengoklah rujukan pada mana. Okey, orang lain ada nak tanya tentang Imam Tirmizi? Okey. Ustaz, saya ada nak tanya Ustaz. Berkaitan dengan hadis maudhu' dalam kitab Sunan Tirmizi ni, Irfan kata ada pada kitab lain ataupun sumber lain menyatakan hadis maudhu' tu adalah hadis dhaif sebenarnya. Irfan kan? Jadi soalan saya macam sebenarnya macam mana penilaian untuk hadis maudhu' bagi Imam Tirmizi ni? Maksudnya memang hadis maudhu' ataupun dia ada takrifan lain bagi Imam Tirmizi itu sendiri? Sebab kalau tengok kan dalam hadis maudhu' yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi ni semua ada sanad. Cumanya sanad ni kadang ada satu tu je. Kadang ada yang perawi dan majhul yang tak diketahui. Tapi tak ada langsung hadis maudhu' yang memang tiada sanad langsung. Jadi macam mana Ustaz penjelasan tentang hadis maudhu'? Kalau ikut-ikut ni dia kena tanya pada pembentang jugalah soalan ni. Kena tanya Irfan dengan Alif lah.
Kan? Pasal ini adalah floor dia, meja dia, padang dia kan. Boleh jawab tak Irfan dengan Alif? Kami pun mempunyai soalan yang seperti Fikri, Ustaz. Dia okey. Ataupun orang lain ada nak tolong jawab? Nak tunjuk kepakaran ke? Siapa kalau ada yang tahu bolehlah kongsi-kongsi. Orang lain ada pandangan? Kalau tak ada, sebenarnya bab dhaif ni, dhaif dengan maudhu' ni, dhaif lah kan. Kalau teruk sangat namanya maudhu'. Kalau direka-reka, perawi dia penipu. Okey. Kita pun tahu dalam metodologi manhaj muhaddis ini, ulama manhaj, kaedah-kaedah ulama hadis ni, dia ada yang dipanggil syadid. Yang salah sikit dia tolak, dia kata tipu, dia kata kazib, maudhu'. Ada yang longgar sangat, salah banyak pun dia tak kisah, dia kata janji okey lah. Kan? Adalah menepati sikit-sikit. Ada yang paling bagus muqtadil lah, yang tengah-tengah. Dia tak syadid sangat, dia pertimbangkan mana salah, apa besar ke kecil ke, itu namanya muqtadil. Ini dipanggil manhaj muhaddisin, manahij muhaddisin, kaedah-kaedah ulama hadis. Sebab tu kena tengok siapa yang kata maudhu', siapa yang kata dhaif. Kalau yang maudhu' tu dikatakan oleh yang syadid, tak boleh pakai lah. Maksud kita kena ada pertimbangan yang lain lah, ambil yang lain, boleh jadi lebih ringan sikit. Sebab tu ahli hadis ni tengok siapa tulis kitab tu, dan siapa yang mengkritik dia dhaif ke, dia maudhu' ke, dia munkar ke, matruk ke, tengok siapa. Sebab tu kena tahu ketiga-tiga kategori pentakhrij ni ataupun pengkritik ni. Barulah dia ni, ada yang dikatakan maudhu' tapi dalam kitab lain dia kata dhaif jiddan. Ataupun orang lain jumpa dia punya sokongan-sokongan, dia naik sikit lah daripada maudhu'. Sebenarnya hadis ni ada riwayat yang lain begini. Bukan semua orang tu perfect. Sehingga Syekh Zakaria Kahnalawi di India tu, ulama besar hadis tu pun dikritik tentang hadis-hadis fadail dia. Fadail dia dikritik walaupun dia nombor satu di India. Jadi masing-masing ada kelemahan dan dia ada sebut, tapi sebelum kritik kena baca lah dia punya metodologi, apa sebab dia masukkan, sengaja ke dia masuk pula atas faktor apa. Kena ada lah tahu sebab musabab kitab tu ditulis. Biasanya ditulis pada peringkat awal mukaddimah kitab tu. Jangan ambil tengah-tengah tu kritik, baca daripada A to Z baru kita boleh kritik. Ini dipanggil muqtadil, pertengahan. Kemudian baca pandangan anak-anak murid. Kadang tak tulis dalam buku, anak murid dia sampai kepada anak murid dia. Kadang dia tulis dalam anak murid dia, dicatat. Guru dia maksud dia sebenar begini. Itu ada maksud dia. Ya, ini kita kena kaji lebih lanjut lah. Jadi ada banyak peringkat pengkritik hadis ni. Sama ada syadid, tasahul ataupun mu'tadil, tengah-tengah sekali. Tengok kepada pengkritik. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, terima kasih pada kumpulan ni.